Hai, berjumpa lagi dengan Cikgu Warida. Okey, kali ini 4.5 dan 4.6. 4.5 mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas. Jelaskan bagaimanakah mentafsir penyata kewangan. Dalam mentafsirkan penyata kewangan, kita biasanya akan menggunakan nisbah asas. Nisbah asas terdiri daripada 3 jenis yang lazim digunakan, iaitu kita lihat di sini ya. Analisis nisbah untung, yang kedua analisis nisbah kecairan, dan yang ketiga analisis nisbah kecekapan. Analisis nisbah untung iaitu peratusan margin untung kasar, kedua peratusan margin untung bersih, ketiga peratusan untung tokokan, dan keempat peratusan pulangan atas modal. Analisis nisbah untung, kita lihat yang pertama iaitu peratusan margin untung kasar, iaitu mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih. Dan makin tinggi margin, makin baik kedudukan syarikat. Formula peratusan margin untung kasar sama juga untung kasar bahagi dengan jualan bersih darab 100. Contoh, syarikat A memperolehi untung kasar sebanyak RM473,247, manakala jualan bersih adalah RM567,320. Kirakan peratus margin untung kasar bagi syarikat A. Kita guna formula peratusan margin untung kasar sama juga untung kasar bahagi dengan jualan bersih darab 100. Maka kita masukkan figure tadi iaitu untung kasar 473,247 bahagi jualan bersih 567,320 darab 100. Maka kita akan perolehi 83.4%. Maksudnya di sini adalah kita tafsirkan bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar yang diperolehi ialah 83.4 sen. Itulah pentafsirannya. Yang kedua adalah peratusan margin untung bersih. Peratusan margin untung bersih adalah mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih. Dan makin tinggi margin menunjukkan kecekapan pengurusan operasi. Formulanya adalah peratusan margin untung bersih sama juga untung bersih bahagi dengan jualan bersih darab 100. Contoh, syarikat A memperoleh untung bersih sebanyak RM304,084, manakala jualan bersih adalah RM567,320. Kirakan peratus margin untung bersih bagi syarikat A. Caranya, kita gunakan formula peratusan margin untung bersih sama juga untung bersih bahagi jualan bersih darab 100. Dan kita masukkan figure iaitu untung bersih 304,084 bahagi dengan jualan bersih adalah RM567,320 darab 100. Dan kita akan perolehi 53.6%. Pentafsirannya adalah bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah 53.6 sen. Seterusnya, peratusan untung tokokan iaitu keberkesanan perniagaan mengawal harga jualan dan kos untuk memaksimumkan keuntungan. Jika peratusan lebih tinggi, maka harga jualan yang dikenakan adalah lebih baik dari syarikat lain. Kita lihat formulanya iaitu peratusan untung tokokan sama juga untung kasar bahagi dengan kos jualan darab 100.
Contoh kita lihat di sini, syarikat A memperoleh untung kasar sebanyak RM141,800 manakala kos jualannya adalah RM567,320. Kirakan peratusan untung tokokan bagi syarikat A. Caranya, kita guna formula peratusan untung tokokan iaitu sama juga untung kasar bahagi dengan kos jualan darab 100. Masukkan figure iaitu untung kasar adalah RM141,800 dan kos jualan adalah RM567,320 darab 100 sama juga 25%. Tafsirkannya, penafsirannya adalah harga jualan barang niaga diperoleh dengan menambahkan 25% pada kosnya. Baiklah, yang keempat, peratusan pulangan atas modal. Mengukur pulangan atas setiap modal yang dilaburkan. Nilai peratus tinggi menunjukkan pelaburan yang baik. Formulanya adalah peratusan pulangan atas modal sama juga untung bersih bahagi dengan modal awal darab 100. Contoh, syarikat A memperoleh untung bersih operasi sebanyak RM304,082 manakala modal awal adalah RM1,353,807. Kirakan peratusan pulangan atas aset bagi syarikat A. Caranya adalah kita menggunakan formula peratusan pulangan atas modal iaitu untung bersih bahagi modal awal darab 100. Kita masukkan figurnya iaitu untung bersih RM304,082 bahagi dengan modal awal iaitu RM1,353,807 darab 100 dan kita akan perolehi 22.46%. Pentafsirannya adalah bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperolehi ialah 22.46 sen. Seterusnya, analisis nisbah kecairan iaitu keupayaan aset dengan mudah dalam bentuk tunai tanpa menjejaskan nilai aset. Ia menunjukkan keupayaan syarikat untuk menukarkan aset ke dalam bentuk tunai untuk tempoh yang singkat. Kecairan yang tinggi menunjukkan kemampuan perniagaan mendapatkan tunai untuk membayar hutang dalam tempoh yang singkat. Dan kita lihat di sini, yang pertama adalah nisbah semasa. Nisbah semasa menentukan kemampuan syarikat untuk membayar pinjaman jangka pendek dengan menggunakan akaun semasa. Kecairan yang tinggi menunjukkan kemampuan perniagaan mendapatkan tunai untuk membayar hutang dalam tempoh singkat. Formulanya adalah nisbah semasa sama juga aset semasa bahagi dengan liability semasa. Kita lihat contoh. Syarikat A mempunyai aset semasa sebanyak RM697,237 manakala liability semasanya ialah RM57,400. Oleh itu, nisbah semasa bagi syarikat A ialah, mari kita hitungkan ya. Okey, ambil formula nisbah semasa sama juga aset semasa bahagi dengan liability semasa, masukkan figure iaitu 697,237 bahagi dengan RM57,400 dan kita akan dapat 12.1 nisbah 1. Pentafsirannya adalah setiap RM1 liability semasa perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM12.10 untuk menjelaskannya. Baiklah, sampai kita untuk uji minda. Bersedia semua? Okey, contoh dalam buku teks, anda boleh rujuk buku teks ya. Berikut adalah 2 buah syarikat yang menghasilkan pengeluaran susu tepung bagi makanan bayi di sekitar kawasan Bandar Baru Bangi sepanjang tahun 2016. Okey, dia bagi syarikat A dan syarikat B ya. Ada aset semasa, okey, dan liability semasa. Okey, kita dah lihat di situ berdasarkan maklumat yang diberikan, pelajar dikehendaki tentukan nisbah.
semasa bagi kedua-dua syarikat tersebut dan bandingkan prestasi semasa bagi kedua-dua syarikat tersebut dan berikan ulasan anda. Mari kita cuba sama-sama. Okey ya, ini dendak nisbah semasa ya. Jadi kita ambil formula nisbah semasa iaitu aset semasa bahagi dengan liability semasa. Dan kita hitungkan untuk syarikat A dan kita akan perolehi 1.0 nisbah 1, manakala syarikat B kita akan perolehi 1.99 nisbah 1. Lihat di sini kita dah dapat dia punya figure dan kita dah boleh buat perbandingan di sini. Nisbah semasa syarikat A kurang daripada syarikat B. Dan kita tafsirkan lagi, keupayaan syarikat B adalah lebih tinggi mencairkan aset semasanya. Ini menunjukkan bahawa syarikat B lebih mudah membayar hutang jangka pendek yang dihadapi berbanding syarikat A. Kita teruskan lagi 4.5, mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas yang ketiga pula iaitu nisbah kecekapan. Jelaskan analisis nisbah kecekapan. Analisis nisbah kecekapan adalah menentukan kecekapan pihak pengurusan mengendalikan stok untuk menjana keuntungan. Analisis nisbah kecekapan terbahagi kepada dua iaitu pusing ganti stok dan satu lagi adalah pusing ganti aset. Pusing ganti stok menggambarkan kekerapan pusingan stok dalam setahun. Ia mengukur keupayaan firma menjual barangan dalam tempoh tertentu. Dan lagi tinggi kadarnya, maka semakin cekap pengurusan stoknya. Formula untuk dapatkan pusing ganti stok adalah pusing ganti stok sama juga kos jualan barangan bahagi dengan stok purata. Contoh di sini, syarikat A mempunyai kos jualan barangan sebanyak RM693,070 manakala stoknya adalah RM278,334. Kirakan nisbah pusing ganti stok bagi syarikat A. Jadi kita gunakan formula. Pusing ganti stok sama juga kos jualan barangan bahagi dengan stok purata. Masukkan figure RM693,070 bahagi dengan RM278,334 sama juga 2.49 kali. Maksudnya pentafsirannya di sini, perniagaan telah menggantikan atau membeli stok baharu sebanyak 2.49 kali dalam suatu tempoh perakaunan. Seterusnya adalah pusing ganti aset, iaitu kecekapan perniagaan dalam menggunakan aset untuk menjana jualan. Nisbah yang tinggi adalah lebih baik kerana kecekapan pengurusan aset. Formulanya adalah pusing ganti aset sama juga jualan bersih bahagi dengan jumlah aset. Mari kita lihat contoh. Contoh, syarikat A mempunyai jualan bersih sebanyak RM567,320 manakala jumlah asetnya adalah RM713,970. Kirakan nisbah pusing ganti aset bagi syarikat A. Jadi gunakan formulanya iaitu pusing ganti aset sama juga jualan bersih bahagi dengan jumlah aset. Masukkan figure RM567,320 bahagi dengan jumlah aset RM713,970 dan kita akan dapat 0.79 kali. Okey, pentafsirannya adalah perniagaan telah menunjukkan kecekapan dalam menguruskan aset sebanyak 0.79 kali dalam suatu tempoh perakaunan. Itu maksud dia. Okey, rumusan kita lihat di sini. Nisbah asas kita lihat ya terbahagi kepada 3, analisis nisbah untung, analisis nisbah kecairan dan analisis nisbah kecekapan. Okey, analisis nisbah untung ada 4 iaitu peratusan margin untung kasar, kedua peratusan margin untung bersih, ketiga peratusan untung tokokan dan yang keempat peratusan pulangan atas modal.
Analisis nisbah kecairan adalah nisbah semasa, manakala analisis nisbah kecekapan ada dua, iaitu pusing ganti stok dan pusing ganti aset. Baiklah, 4.6 justifikasi kedudukan kewangan sesebuah perniagaan berdasarkan penyata kewangan. Bahagian ini menerangkan justifikasi kedudukan kewangan perniagaan berdasarkan peratusan nisbah-nisbah kewangan yang telah dipelajari sebentar tadi. Berikut adalah contoh nisbah asas perniagaan berasaskan produk. Okey, kita lihat di sini. Ya, ni rajah 4.1 perbandingan jenis-jenis nisbah kewangan bagi Musidah Jati Enterprise bagi tahun 2015 dan tahun 2016. Apa yang kita hendak buat sekarang adalah membuat justifikasi bagi tahun 2015 dan 2016 kedudukan kewangan syarikat Musidah Jati Enterprise. Mari kita bincangkan. Kita lihat nisbah untung terlebih dahulu. Pertama, peratusan margin untung kasar 32.1% 2015 dan 2016 30%. Jadi kita lihat terlebih dahulu yang menunjukkan penurunan dari 32.1% pada tahun 2015 kepada 30% pada tahun 2016. Dan ia menunjukkan untung kasar perniagaan semakin berkurangan dan kedudukan kewangan perniagaan kurang baik. Manakala peratusan margin untung bersih boleh rujuk pada jadual yang cikgu telah keluarkan sedikit di atas tu ya. Okey, kita lihat pentafsiran justifikasi kedudukan iaitu menunjukkan penurunan dari 7.5% pada tahun 2015 kepada 6.4% bagi tahun 2016. Ini menunjukkan nilai untung bersih perniagaan semakin berkurangan. Perniagaan kurang cekap dalam pengurusan operasi. Seterusnya, kita lihat peratusan pulangan atas modal. Boleh rujuk jadual yang cikgu telah keluarkan ya. Okey, kita tafsirkan, kita justifikasikan dia iaitu menunjukkan penurunan dari 6.42% pada tahun 2015 kepada 4.8% pada tahun 2016. Ia menunjukkan perniagaan kurang cekap dalam membuat pelaburan perniagaan. Seterusnya, peratusan untung tokokan pula menunjukkan penurunan dari 13.6% pada tahun 2015 kepada 10.0% pada tahun 2016. Ia menunjukkan perniagaan tidak beroperasi dengan cekap dan berkesan. Ia kurang cekap mengawal harga jualan dan kos jualan untuk menjana keuntungan perniagaan. Baiklah, sekarang kita lihat nisbah kecairan iaitu nisbah semasa. Nisbah semasa menunjukkan peningkatan dari 1.97 kali pada tahun 2015 kepada 2.05 kali pada tahun 2016. Ia menunjukkan perniagaan mampu membayar hutang jangka pendek iaitu liability semasa dengan cepat. Seterusnya, nisbah kecekapan iaitu kita lihat yang pertama dulu iaitu nisbah pusing ganti stok. Menunjukkan penurunan dari 7.11 kali pada tahun 2015 kepada 6.6 kali pada tahun 2016. Ini menunjukkan perniagaan mempunyai masalah stok tidak laku atau terjual. Perniagaan terpaksa menanggung kos pemegangan, kos penyimpanan dan kos keusangan stok yang tinggi. Menyebabkan modal firma akan terikat pada stok yang tidak terjual. Nisbah pusing ganti aset pula menunjukkan peningkatan dari 1.29 kali pada tahun 2015 kepada 1.35 kali pada tahun 2016. Ini menunjukkan perniagaan cekap dalam menguruskan asetnya untuk menjana jualan.